Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back with us from Dato MTV. I'm host Afifin. And I'm host Amila. Okey, bersama kami pada hari ini ialah 3 orang tetamu hebat iaitu Puan Azma, Puan Mahida dan juga Encik Azmi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan Puan dan juga Tuan, sekarang kita berada dalam studio Dato M Idol. Di bawah studio Dato M Idol ini, kita ada Dato MFM dan juga Dato MTV. Okey, sebelum kita mulakan bual bicara kita pada hari ini, boleh Tuan dan juga Puan perkenalkan diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam madani, salam maju Johor. Pertama sekali saya ucapkan syabas dan tahniah kepada kedua pengacara Terima kasih. yang sangat berbakat mengendalikan program pada tengah hari ini. Okay, saya Azmah binti Syuaib, Ketua Penolong Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada Studio Dato M Idol. Dato M Idol dan MFM. Dan juga Dato FM. dan juga Dato MTV. Minta maaf. Sasul-sasul kan. Baru pertama kali dan agak teruja. Saya Muhammad Azmi bin Abdul Rahman sebagai Timbalan PPD Perancangan PPD Pasir Gudang. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada SMK Datuk Menteri memberikan ruang untuk kita berada di studio Datuk M Idol di bawahnya ada Datuk MFM dan juga Datuk MTV. Tahniah dan syabas kepada tim Datin Zamhirah dan juga Datuk Menteri. Sangat teruja, saya Puan Mahidah binti Kusnan, Timbalan PPD Perancangan, PPD Batu Pahat. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan dan juga Puan. Okey, Amilah, tanpa membuangkan masa, jomlah kita mulakan bual bicara kita pada hari ini. Okay, baiklah Fifin. Sebelum tu Tuan dan Puan, kami ingin ajukan beberapa soalan kepada Tuan dan Puan. Untuk soalan yang pertama, apakah pandangan Tuan dan Puan terhadap SMK Datuk Menteri The Majestic Empire? Wah, terima kasih. Satu pandangan saya apabila saya menjejakkan kaki, saya kira ini kali pertama saya menjejakkan kaki ke SMK Datuk Menteri. Sebuah sekolah yang berusia 55 tahun. Ya, saya tengok dalam sejarahnya bermula tahun 1969. Saya kira wajah yang sangat ceria di SMK Datuk Menteri Air Hitam Batu Pahat. Ceria adalah satu perkara dan lebih kreatifnya ialah bagaimana sekolah ini menggunakan barang-barang terpakai. Barang-barang yang sudah dianggap tidak digunakan melalui kreativiti seluruh warga SMK Datuk Menteri. Guru-gurunya, AKP, malahan idea-idea daripada murid-murid digabungkan dan dihasilkan pelbagai corak persembahan melalui landscape dengan ada yang dihias kawasan tangganya, kawasan koridornya, dan saya kira ini adalah satu kekuatan apabila sekolah ini merupakan sekolah yang ada bagi subjek PVMA dan juga MPV. Tahniah kepada Datin Zamhirah selaku pengetua yang baru saja di sekolah ini. Saya difahamkan baru saja 5 bulan. Ya, betul. Dengan kepimpinan beliau dapat mengubah corak persembahan sekolah yang sangat menarik. Ini pada pandangan saya. Terima kasih. Okey. Pertama sekali, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga sekolah yang diterajui oleh Puan Pengetua Datin Zamhirah. Syabas dan tahniah kerana saya melihat sekolah ini memang berpotensi besar untuk pergi lebih jauh. Pertama kali melangkahkan kaki ke sekolah ini, saya sangat teruja. Wow, macam tu. Pagi-pagi sampai saja saya dah dapat merasakan kelainan ataupun keunikan di sekolah ini. Pertamanya saya melihat
Puan Pengetua berjaya membentuk satu pasukan kerja yang hebat dan mantap, terdiri daripada kalangan guru dan juga AKP dan juga murid-murid dapat bersama-sama mencetuskan idea dan inovasi. Saya melihat banyak cetusan idea kreatif dalam kalangan warga SMK Datuk Menteri, yang mana saya melihat di setiap laluan, di setiap pelusuk di sekolah ini sangat bermaklumat dan berinformasi. Jadi saya percaya ini adalah garapan idea kreatif daripada pengetua sendiri dan juga dibantu oleh warga sekolah, dan akhirnya tercetuslah banyak idea-idea di setiap bilik-bilik khas dimanfaatkan sepenuhnya. Dan saya percaya murid-murid di sekolah ini pun sangat happy. Gembira Ya, kan dengan betul tu. perubahan yang Puan Pengetua bawa. You enjoy the Betul. lesson. Jadi saya mengharapkan ianya membawa kepada satu kejayaan besar untuk sekolah ini satu hari InsyaAllah. nanti, insya-Allah. Okey, Yes. baiklah. Terima kasih Tuan dan Puan di atas pujian dan juga pandangan yang diberikan sebentar tadi terhadap sekolah kami. Okey, baiklah. Tuan, Puan, untuk soalan seterusnya ni, jikalau tak keberatan, boleh tak Tuan dan Puan kongsikan tips untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat seperti Tuan dan Puan pada hari ini? Soalan ini agak berat tetapi menarik. Dan dia tidak ada skop jawapan yang mana betul, mana salah. Tetapi pada pandangan saya sebagai untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, betul soalannya Betul. pemimpin yang baik Ha. dan berkesan ialah yang pertama sekali bagaimana mewujudkan satu cara berkomunikasi dengan berkesan. Sebab dalam hal kita melaksanakan tugas, contohnya apabila disebut tentang kepimpinan, kita tak larilah daripada ketua jabatan kita. Kalau di sekolah ini dah tentulah pengetua. Ya, betul. Jadi bagaimana pengetua berkomunikasi dengan guru-guru dan warga sekolah, dengan anak-anak murid, supaya segala bentuk arahan itu dapat diterima dalam bentuk yang harmoni. Komunikasi yang berkesan pada saya ialah kerja yang berat boleh jadi ringan dengan keberkesanan komunikasi yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau komunikasi kita itu tidak ada hikmahnya, tugas yang mudah akan menjadi berat dan boleh menimbulkan konflik dalam warga organisasi. Jadi bagaimana kecekapan dan kebijaksanaan di sekolah ini, saya lihat pengetua mempunyai kebijaksanaan. Sebab itulah apa yang kita gambar kalau saya sebutkan tadi dari segi persekitaran sekolah yang sangat ceria, menarik, ianya bermula daripada komunikasi yang berkesan. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Bagi saya, untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu ada knowledge. Knowledge, sebab itu knowledge power tu perlu. Sebab kadang-kala setengah pemimpin ada knowledge tapi dan juga keyakinan juga penting. Dia tak bila jadi pemimpin kena ada knowledge dan kena ada keyakinan yang tinggi. Sebab ada setengahnya berkeyakinan tapi dia tak cukup knowledge untuk deliver sesuatu. Tapi dalam konteks yang lain pula, ada yang sangat yakin tapi tak ada knowledge. Terbalik ke saya cakap tadi? Lebih maksudnya ada knowledge tak yakin pun tak boleh. Dan kalau you terlalu yakin tapi tak cukup knowledge pun tak boleh nak deliver. Tapi dalam banyak situasi seorang pemimpin dia kena balance. So kena di situlah kepentingannya kita dapatkan sebanyak mana ilmu, dan jadi menjadi seorang pemimpin kena ada resilient, kena tabah, kena kuat, sebab kita berdepan dengan pelbagai emosi rakan-rakan sekerja dalam di organisasi. Kita berdepan dengan ramai orang, jadi kita kena ada kekuatan emosi, sama ada kita nak mengawal emosi kita ataupun mengawal emosi dengan orang yang kita berhadapan. So di situ saya melihat di sini pun ada kepimpinan yang sangat kuat kerana berjaya mengawal emosi warga sekolah, dapat melihat kekuatan, sebab kita ni sebenarnya saling melengkapi. Setiap guru, setiap warga sekolah, setiap murid kita ada potensi yang pelbagai. So saling melengkapi, sebab itu dapat wujudnya satu pasukan kerja yang hebat. Sebab pengetua dapat kesan, kekuatan, kemahiran yang ada dalam kalangan warga sekolah ini.
Okey, baiklah. Terima kasih tuan dan puan di atas tips tadi. Mungkin Amila, kita boleh gunakan tips yang tuan dan puan kongsikan sebentar tadi untuk kita menjadi seorang pemimpin yang hebat dalam kalangan para pelajar InsyaAllah dan boleh. mungkin pada masa yang akan datang. Betul tu Afifin, manalah tahu kan kita berdua boleh jadi berjaya macam tuan dan puan. Boleh. InsyaAllah. Baiklah. Sebelum kita akhiri bual bicara kita pada hari ini, boleh tak tuan dan puan berikan kata-kata motivasi khususnya kepada para pelajar Dato' M dan para penonton di luar sana. Okay, terima kasih. Siapa? Amira dan juga Afifin. Afifin. Okay. Di sini pun saya dah melihat potensi kepimpinan yang ada dalam diri you all berdua. Terima Jadi kasih. sebenarnya untuk jadi pelajar yang hebat, yang cemerlang, yang pertama sekali kita patuhi kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, solat jangan tinggal, banyakkan membaca Al-Quran, taat kepada ibu bapa, taat kepada guru yang mendidik kita, membimbing kita setiap hari, hormat guru-guru sebab ilmu itu datang daripada guru-guru kita. So kita jangan sekali-sekali lupakan guru kita. Dan dalam pada itu, seperti mana saya sebut, santapan rohani penting, perbanyakkan selawat dan selain daripada itu, disiplin masa kita belajar dan cubalah timba sebanyak-banyak ilmu. Sebab ilmu itu takkan datang bergolek. Jadi kita yang kena cari. Jadi dalam pada kita nak mengembangkan, saya percaya you all berdua tahu kekuatan diri masing-masing. So you grab peluang ini untuk ketengahkan sebagai pemimpin yang disegani. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya sangka tadi 2 soalan tapi ada 3 soalan. Jadi saya sebab tu taktik juga saya beri Puan Azmah jawab dulu. Tapi saya cuba menjawab dalam bentuk analogi. Ada seorang Navy yang hebat, saya tak ingat namanya, dari Amerika Syarikat. Seorang Navy wanita ini menyatakan bahawa kapal dilihat cantik dan indah, besar dan gagah apabila dia berada di pelabuhan. Kalau kita pergi pelabuhan, kita akan nampak kapal yang besar, indah, cantik, ambil gambar kan. Betul. Tetapi itu bukan tugas kapal. Tugas kapal bukan berada di pelabuhan. Tugas kapal perlu berada di tengah samudera. Ya, merentangi lautan badai. Pukulan ombak. Itulah tugas kapal. Jadi kalau nak dikatakan sebagai pelajar untuk memotivasi, ingatlah bahawa keselesaan bukan untuk kita. Kita rasa suka untuk berada dalam keadaan selesa, dalam bilik ini tenang, sejuk kan. Tetapi sebenarnya apabila kita menghadapi cabaran, apabila kita menghadapi rintangan, itulah yang akan develop potensi kita. Jadi beritahu dengan rakan-rakan, begitu juga anda berdua sebagai seorang murid yang akan menduduki peperiksaan, ranjau duri cabaran di hadapan kita, anggap itulah sebagai pendorong untuk kita lebih maju dalam kehidupan. Bukan peperiksaan saja, dalam kehidupan kita. Setiap individu, malahan puan pengetua pun masih menghadapi cabaran demi cabaran. Itulah yang akan meningkatkan potensi diri kita. InsyaAllah. Okey, baiklah. Terima kasih tuan dan puan di atas kata-kata motivasi yang sungguh menarik sebentar tadi. Semoga kata-kata motivasi ini menjadi manfaat buat para pelajar dan juga penonton di luar sana. Okey, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih untuk tuan dan puan sebab sudi meluangkan masa bersama kami dalam bual bicara kita pada hari ini. Kami, warga Dato' M, mendoakan semoga tuan dan puan kekal sihat, ceria, bahagia dan semestinya kekal segak bergaya pada masa yang akan datang. Okey, baiklah. Kita akhiri bual bicara kita pada hari ini dengan Be the first and the best. Bye-bye.